yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sudah berada dalam sesi pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan bacaan Al-Quran pada hari ini, muka surat yang ke-88 insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time join, boleh follow TikTok kami insyaAllah. Ada video-video yang bermanfaat dan boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buka mushaf masing-masing, boleh buat catatan, boleh buat nota kan, insyaAllah. Jadi yang baru first time join, saya akan terangkan serba sedikit berkaitan dengan sesi pada pagi inilah. Jadi untuk sesi live kita sentiasa on insyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat jam 9 pagi insyaAllah, 9 pagi hingga 10 pagi, dalam tempoh lebih kurang 1 jam saja tuan-tuan dan puan. Jadi kita akan baca satu ayat per satu ayat. Kemudian kita akan tengok hukum-hukum tajwid ataupun cara baca yang berkaitan dalam ayat yang kita baca. Kita akan huraikan serba ringkas. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kalau ada sebarang soalan ataupun kurang jelas ataupun tak faham, boleh terus tanya dekat ruangan komen di bawah. Semoga sama-sama yang join pada pagi ini dan hari-hari yang seterusnya dapat ambil ilmu dan juga manfaatlah daripada sesi pada pagi ini. Dan insyaAllah selepas kita huraikan berkaitan hukum tajwid, kita akan baca, yang pertama baca terjemahan. Kemudian kita tengoklah apa yang kita boleh ambil, apa yang kita boleh faham dalam ayat yang kita baca. Kemudian apa yang kita boleh ambil pengajaran dalam ayat yang kita baca insyaAllah. Jadi dalam sesi live setiap pagi ni, Isnin hingga Jumaat, kita akan buat ataupun belajar 3 perkara lah. Yang pertama kita baca, kemudian kita belajar tajwid, and then kemudian kita tengok apakah maksud ayat yang kita baca. Mungkin sebelum ni kita baca tanpa faham, tanpa faham, ada kisah di sebalik ayat-ayat yang kita baca, ada pengajaran yang besar di sebalik ayat-ayat yang kita baca. Maka dalam live ini insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dapat faham, dapat tahu, oh macam ni rupanya cerita dia dan sebagainya insyaAllah. Jadi cumanya tak boleh nak muatkan semua dalam satu sesi lah. Biasanya dalam satu sesi kita sempat hanya satu muka surat saja. Cuma dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan join sesi live setiap pagi Isnin hingga Jumaat ni, pukul 9 pagi ni, menjadi satu titik perubahan ataupun satu titik untuk tuan-tuan dan puan lebih minat untuk mendalami Al-Quran, belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tajwid, terjemahan, tafsir, untuk kita fahami. Yang pentingnya untuk kita amalkan. Kerana Al-Quran itu sebagai panduan dan juga syifa. Macam mana dia boleh jadi panduan dan juga syifa? Iaitu dengan cara kita faham. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa lagi, yang baru join saya ucapkan selamat datang. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين آمين. Baik, insyaAllah kita mulakan pada muka surat yang ke-88. Bagi sahabat-sahabat yang terlepas sesi yang sebelum-sebelum ni, boleh tengok dekat YouTube, link ada dekat bio insyaAllah. Satu lagi saya nak bagi tahu, kalau yang ada request untuk semak bacaan tu, kalau dulu kita sempat lah, cuma sekarang dah tak sempat. Jadi kalau request untuk semak bacaan tu, insyaAllah saya cadangnya kita nak buat satu sesi khas lah. Mungkin bulan Ramadan mungkin, waktu malam ke, tengoklah macam mana.
akan dimaklumkan insya-Allah. Boleh follow lah, apa-apa kita akan maklum. Kemudian apa yang cadang ni nak buat adalah sesi semakan bacaan. Kalau tuan-tuan perempuan nak semak bacaan, boleh masuk dalam live tu ataupun kita buat satu grup khas ke. Mungkin aktiviti untuk bulan Ramadan lah, sebab bulan Ramadan ni ramai yang sibuk juga sebenarnya untuk persiapan buka puasa, tarawih dan sebagainya. Okay, nanti kita cuba tengoklah insya-Allah. Okay, kita mulakan pada ayat yang pertama, ayat 60 untuk muka surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Okay, kita berhenti dulu dekat sini. Kita tengok kupasan berkaitan dengan hukum tajwid. Saya akan terangkan secara ringkasnya tuan-tuan dan puan. Termasuklah ada formula-formula yang kita kongsikan untuk mudahkan tuan-tuan dan puan baca lepas ni dengan bertajwid. Iaitu formula-formula ni tuan-tuan dan puan tak perlu ingat nama-nama tajwid lah kan. Kita ada nama-nama tajwid ni pelbagai. Idgham ma'al gunnah, idgham syafawi, izhar syafawi, izhar halqi dan sebagainya, banyak. Cuma dengan formula tersebut tuan-tuan dan puan dapat kita panggil apa? Rumuskan ke semua, hampir ke semualah hukum-hukum tajwid, nama-nama yang kita sebutkan. Okey, alam tara ilal ladina yaz'umun annahum. Okey, mana yang ada ya kosong, waw kosong kan, alif kosong, itu bermaksud kita baca kena baca dengan panjang. Di situ ada mad asli. Kemudian nun yang ada sabdu. Sabdu ni bentuk yang seperti huruf W ni tuan-tuan dan puan, kalau boleh nampak dekat situ. Seperti huruf W. Maka tuan-tuan dan puan perlu baca dengung 2 harakat. Sama juga kalau sabdu berada di atas huruf mim. Di sini tak ada lagi contoh. Dekat bawah ni ada. Okey, 2 huruf saja, nun dan juga mim yang bersabdu. Kalau huruf lain yang bersabdu tidak baca dengan dengung. Okey, khas untuk nun dan juga huruf mim yang bersabdu. Cuma dari segi hukum tajwid kita panggil dia wajibul gunnah. Wajib dengung. Okey, kemudian bima unzila ma ni. Okey, berapa harakat tuan-tuan dan puan boleh baca dekat sini? Di sini adalah dalam formula kita. Iaitu formulanya apa? Tuan-tuan dan puan kena ingatlah ni, kena pegang insya-Allah. Ini secara umumnya tuan-tuan dan puan bila nampak mad ataupun ombak ini, okey, ini ombak, selepasnya bukan huruf yang bersabdu. Maksudnya selepas daripada tanda ni ada huruf kan. Jadi huruf tu bukan huruf bersabdu, bukan huruf yang ada tanda W ni. Seperti hamzah ni lah. Kan, ada tanda, selepasnya bukan huruf yang ada tanda ni. Maka tuan-tuan dan puan boleh pilih sama ada nak baca 4 ataupun 5 harakat. Itu formula dia. Formula untuk tuan-tuan dan puan, ingatlah dekat mana-mana tuan-tuan dan puan jumpa, secara umumnya boleh amalkan, boleh ingat formula ini sahaja. Jadi kalau sini bukan sabdu, andai kata selepas tanda ini, tanda ombak, selepasnya huruf yang bersabdu, maka tuan-tuan dan puan bacalah dengan 6 harakat. Kalau selepasnya huruf yang bersabdu. Okey. Kalau bukan, maka 4 ataupun 5. Ini secara umum lah tuan-tuan dan puan. Sebab kat sini ada beberapa hukum lah. Contohnya dekat sini kita panggil mad jaiz munfasil, iaitu mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah yang berbeza. Okey, baik. Kemudian kita nampak ada nun yang kosong. Okay, nun kosong ni ada fungsi lah. Kenapa dikosongkan, kenapa ada setengah nun tu ada tanda mati. Itu termasuk dalam formula kita. Okay, nun yang kosong 1. Okay, kemudian kita jumpa 2, 3, semua ni nun kosong. 4. Okay, ada 4 nun kosong. Jadi apa maksudnya? Kita lihat kepada formula kita ni. Yang baru first time join, yang belum screenshot sebelum ni, boleh screenshot lah kita punya nota ni. Okay, nun kosong. Kita dah nampak tadi contoh untuk nun kosong kan. Ada 4 ke 5 tadi. Okay, cara dia, formula dia adalah nun kosong selepasnya bukan selepasnya, sorry. Okay, nun kosong selepasnya
bukan huruf lam atau bukan huruf ra. Maksudnya huruf selain lam dengan ra lah. Maka kita baca dengan dengung. Yang tak dengung ni apa? Yang tak dengung ni maksudnya selepas nun kosong adalah huruf lam ataupun ra, maka tak dengung, tak boleh baca dengung. Itu sahaja perbezaan dia. Sebab apa? Sebab dalam hukum nun mati ni ada yang ikhfa ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, macam-macam. Cumanya tuan-tuan dan puan guna ingat saja formula ni. Apa-apa nama hukum tajwid pun terpakai guna formula ni. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi kat situ kita dah boleh tengoklah contoh dia nun kan. Selepasnya huruf zai, bukan huruf lam ra. Di sini pun sama, zai. Selepasnya huruf qaf, selepasnya huruf ya. Tak ada pun huruf lam ataupun huruf ra. Maka kesemua ini tuan-tuan dan puan-puan perlu baca dengan apa? Dengan dengung. Dengung tu macam mana? Bunyi dekat hidung tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengah sesema ataupun tersumbat hidung, jadi pada tempat-tempat yang perlu didengungkan akan ada efek. Sebab apa? Sebab memang bunyi dengung tu di hidung. Di hidung. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sesemua, dia akan bunyi contoh wa ma unzila. Dia akan bunyi macam tu. Itu bermaksud ada bacaan dengung. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat tahulah dekat sini kan. Formula ni semuanya kena baca dengan dengung. Okey, kemudian kita nampak lagi ada ombak dekat sini kan. Wama satu. Okey, yang kedua dekat sini. Jadi kita lihatlah pada formula yang tadi. Sama je. Jadi dekat sini kita baca 4 harakat ataupun 5 harakat. Dekat sini 4 ataupun 5 harakat juga. Okey. Jadi dekat mana-mana tuan-tuan dan puan-puan jumpa, ingat formula, insya-Allah boleh baca dengan betul. Walaupun kita tak ingat nama-nama tajwid tu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, kita teruskan. Wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Okey, baik. Dekat sini kita nampak ada ombak lagi kan. Satu, samalah. Selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian satu lagi tuan-tuan dan puan, kita terlupa tadi. Dekat sini huruf ba. Ba sukun, huruf dal sukun, okey. Itu adalah huruf kita panggil huruf qalqalah. Okey, apa maksud huruf qalqalah? Jadi apa kalau kita jumpa huruf qalqalah? Maka kita bila mana kita jumpa huruf qalqalah, bacaan perlu dilantunkan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan kena ingatlah apa itu huruf qalqalah. Berapa huruf qalqalah? Okey, huruf qalqalah ada 5 sahaja. Iaitu ba, jim, huruf dal, huruf qaf dan juga huruf ta. Maka bila mana tuan-tuan dan puan jumpa mana-mana daripada 5 huruf ini dalam keadaan sukun. Apa maksud sukun? Sukun tu mati. Okey, contoh macam tadilah. Ni ba ni sukun. Ba ada tanda mati. Dal yang ada tanda mati. Maka tuan-tuan dan puan perlu baca dengan lantunan. Okey, jelas? Min qablik. Itu maksudnya lantunan. Kalau bacaan yang tidak ada lantunan, min qablik. Qablika. Kalau lantunan, min qablika. Sedikit saja. Begitu juga dekat dal yang sukun ataupun mati. Wa qad umiru. Okey, pastikan dilantunkan. Baik. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Okey, kemudian kita nampak lagi ada nun kosong. Jadi guna formula yang samalah tadi dekat bawah ni. Ni formula ni. Bagi yang baru masuk boleh tengok dekat formula ni. Nun kosong. Okey, nun kosong. Selepasnya tengok. Nun kosong, formula dia lepasnya bukan huruf lam, bukan huruf ra, maka dibaca dengan dengung. Okey. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan perlu baca dengan dengung. Dia sebenarnya apa maksud dia ni? Ada sama dengan kan? Samalah formula dia. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa tanwin atas tidak selari, tanwin bawah tidak selari, tanwin depan 99. Tanwin tu apa? Yang ada double tu. Baris atas double, baris bawah double, baris depan double. Jadi semua ni guna formula yang sama je tuan-tuan dan puan. Kita dah ringkaskan dalam satu formula. Sebab apa? Sebab dalam satu formula ni adalah hukumnya ikhfa hakiki, okey, idgham ma'al gunnah, apa lagi?
izhar, idgham bila gunnah, semua ada dalam ni. Tuan-tuan dan puan, ingat satu ni boleh ingat banyak hukum tajwid. Okey, dhalalan ba'ida dekat sini tuan-tuan dan puan ada nampak mim yang ekornya ke bawah. Okey, mim yang ekornya ke bawah adalah mim bermaksud bacaan iqlab. Okey, apa maksud bacaan iqlab itu? Bacaan iqlab adalah menukarkan bunyi nun kepada huruf mim. Dhalalan ba'ida. Okey, ni tutup bibir atas, bibir bawah rapat. Cuma ada dua lah untuk pendapat yang bacaan iqlab ni. Sama ada bibir atas dirapatkan sedikit, rapat terus, ataupun ada regangan. Itu ada pendapat. Jadi saya, kalau tanya saya macam mana cara baca, ataupun saya ajar pelajar-pelajar saya suruh rapatkan bibir. Melainkan memang dia dah biasalah regangkan kan. Jadi boleh pilih mana-mana. Yang penting tuan-tuan puan belajarlah. Kena belajar. Ustaz, kalau mim mati bertemu ba bukan iqlab, adakah baca sama macam iqlab, iaitu regangkan sedikit bibir? Okey, baik. Saya faham maksud Puan Adah Yaziz. Okey, Puan Adah Yaziz tanya, kalau mim mati bertemu dengan ba, ini keadaan bukan iqlab. Itu di bawah hukum mim mati, iaitu ikhfa syafawi. Okey, ikhfa syafawi, Puan Adah tanya, sama ke dengan iqlab? Jawapan dia sama dan tak sama. Kalau sama tu macam mana? Sama bagi mereka yang menggunakan ataupun ambil pendapat bacaan iqlab rapat bibir atas, bibir bawah, baru sama. Kalau yang ikut pendapat iqlab itu diregangkan sedikit bibir atas, bibir bawah, maka bacaan dengan ikhfa syafawi yang disebutkan oleh Puan Adah tu berbeza. Jadi kalau macam saya memang baca iqlab rapat bibir atas, bibir bawah, maka samalah dengan ikhfa syafawi yang Puan Adah tanya tu kan. Mim mati bertemu dengan ba. Okey. Iqlab ni nun mati bertemu dengan ba. Okey. Jelas. Okey, bagus. Terima kasih Puan Adah tanya. InsyaAllah sahabat-sahabat lain boleh belajar jugalah sama-sama. Okey. Cuma dengunglah. Dengung dua harakat. Iqlab membalikkan atau menggantikan. Betul. Itu maksud dia. Okey, baik, sama-sama. Okey, alhamdulillah selesai ayat yang pertama. Okay, kita pergi perlahan-perlahan lah. Sebab mungkin ada sahabat-sahabat yang baru bertatih-tatih. Kita kena perlahankan sikit insyaAllah. Okay, baik, kita tengok pada terjemahan apa ayat ni cerita ni. Ayat ni cerita tentang apa? Kita tak baca sajalah. Kita tak belajar tajwid semata. Jadi kita belajar juga berkaitan dengan maksud ayat. Okay. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu, dan syaitan berniat untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Okey, ada note kat sini. Mereka ni ada note, dia tulis apa ni? Orang yang selalu memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Ada yang mengatakan Abu Barzah seorang tukang tenun pada zaman Nabi, dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf, yakni orang-orang munafik. Okey, dalam ayat ni sebenarnya ada kisah lah di sebalik ini. Kalau kita nak cerita panjang sebenarnya. Kan ada seorang Yahudi dan juga orang munafik ni. Dia berselisih tentang sesuatu perkara, maka dia bertemu dengan dia nak bertemu dengan siapa ni untuk hakimkan antara benda yang dia perselisihkan. Orang Yahudi cadang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab dia tahu Nabi Muhammad ni orang yang jujur, amanah kan. Manakala orang munafik ini bercadang untuk bertemu dengan Ka'ab. Saya nama dia Ka'ab tu. Orang munafik. Jadi sebab apa nak bertemu dengan Ka'ab tu? Kerana dia tahu kalau dia bertemu dengan Ka'ab, maka hukuman ataupun yang diperselisihkan tu akan menyebelahi dia. Menyebelahi orang yang munafik tu. Maka dekat sini akhirnya mereka berdua bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Selepas diceritakan kan bagaimana, jadi Nabi Muhammad SAW bagi keputusan yang bahawa orang Yahudi itu benar. Orang Yahudi itu benar. Maka yang si munafik ni tidak puas hati. Dia tidak puas hati, lalu dia ajak bertemu dengan siapa? Umar. Ni ringkasan lah Umar. Bila Umar tu dengar penjelasan daripada dua-dua pihak kan,
pihak Yahudi dan juga orang munafik tu, maka Umar masuk balik ke dalam rumah dia. Dia ambil apa? Dia ambil pedang. Dia ambil pedang terus mati si munafik itu. Sebab apa? Sebab orang Yahudi dah bagi tahu dah pada Umar bahawa mereka ni dah jumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dah putuskan pun bahawa orang munafik tersebut yang salah, bukannya orang Yahudi. Maka Umar dia percaya kan, dia memang sahabat yang 100% ikut apa yang Nabi cakap, ikut apa yang Nabi dah putuskan. Maka tanpa segan silu, tanpa berkata panjang, terus dia bunuh si munafik tu. Maka itu ada cerita lah di sebalik ni. Itu secara ringkas. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran tentang ayat ini? Okay. Macam kita, kalau kita ni mengaku kita beriman, ni kalau kita mengaku kita ni beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ni, kepada Muhammad, iaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, iaitu Taurat, Injil untuk orang Yahudi dan juga Nasrani lah. Okey. Tetapi masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut. Tagut ni bermaksud menyembah ataupun berhukum dengan selain daripada hukum Allah, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Maka begitu juga kita pada zaman sekarang. Mungkin kita mengaku di mulut kita beriman, tetapi kita tidak berhukum seperti mana yang Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW mahukan. Kita cari orang lain untuk memberikan hukuman. Kita tak cari penyelesaian ataupun tentang perselisihan. Kita dah baca dalam ayat yang sebelum ni kan, hari Isnin. Kalau ada ada pertelingkahan ataupun isu antara dua pihak, kena rujuk kepada Quran dan Sunnah. Maka kita kalau mengaku kita beriman, apa-apa permasalahan dalam hidup, kita kena rujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-60. Janganlah kita nak berhukum kepada Tagut. Termasuk dalam Tagut juga, contoh, kita ni mengaku beriman, tapi bila sakit, contohnya ditimpa sihir, contohnya sihir, ada di situ golongan-golongan yang masih lagi pergi jumpa bomoh kan, yang baca entah apa-apa mentera, maka di situ pun dikira termasuk dalam golongan ini. Seperti mana golongan munafik, mereka mengaku beriman tetapi berhukum dengan hukuman selain daripada hukum Islam. Maka dekat sini kita kena lihat kepada diri kita sendirilah. Kita tak tunding kepada siapa-siapa. Jadi kita baca ayat Quran ni supaya kita reflect balik kepada diri kita. Adakah kita mengaku kita beriman? Kalau kita mengaku kita beriman, maka segala hukum, hakam ataupun segala gerak-geri kita mesti berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Okey. Itu secara ringkas tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tak banyak masa, kita teruskan lagi. Ayat yang berikutnya 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin. Okey. Berhenti sini dulu lah, tak sempat nafas. Ulang belakang. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Okey, baik. Ada yang komen ke? Kalau ada apa-apa komen, saya terlepas ke, boleh komen balik. Okey, insya-Allah. Okey, kita lihat pada tajwid dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Wa idza qila lahum. Untuk tajwid ni kita ringkas je, sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tajwid ni memang sangat-sangat senang je. Kita ulang benda yang sama je sebenarnya. Okey. Jadi wa iza qila lahum. Okey, kita kupas berkaitan hukum mim mati di sini ada mim mati satu, ada lagi tak? Cuba cari. Okey, tak apa, ada satu je. Satu mim mati. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan boleh dengarlah bacaannya jelas kan. Wa iza qila lahum ta'alu. Iaitu kita baca dengan mim yang jelas matinya. Maka dia formula yang bawah ni tuan-tuan dan puan, mim mati ni, mim yang ada tanda mati. Ikut formula yang ni. Kalau tadi kita dah sebut formula atas, kali ni guna formula bawah. Mim mati, ataupun tuan-tuan dan puan jumpa nun yang ada tanda mati, ataupun tuan-tuan dan puan jumpa tanwin atas selari, tanwin bawah selari, tanwin depan 69, maka tuan-tuan dan puan semuanya ini dibaca dengan izhar nama dia. Okey, apakah maksud izhar? Bacaan jelas. Apakah maksud jelas?
tidak boleh dengung. Baik. Jadi empat ni tuan-tuan dan puan jumpa terus baca dengan izhar, jelas. Samalah wa idza qila lahum. Okey, pastikan bibir atas, bibir bawah dirapatkan betul-betul. Okey, ta'alau. Di sini ada mad lin, ada huruf lin. Huruf lin ni waw yang ada tanda mati ataupun ya yang ada tanda mati. Sebab dia berbeza dengan huruf mad kan. Mad tu waw kosong, ya kosong. Tapi kalau waw ada tanda mati, ya ada tanda mati, di situ kita panggil huruf lin. Berkait dengan mad lin lah kalau kita berhenti. Ila ma anzalallah. Okey, sama juga hukumnya dekat sini tuan-tuan dan puan. Nampak je ombak. Okey, satu je dekat sini. Maka tuan-tuan dan puan baca berapa harakat dekat sini tadi? Ma ni berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Sebab selepasnya huruf hamzah yang tidak ada sabdu. Maka tidak ada sabdu 4 ataupun 5 harakat. Kalau ada sabdu baru baca 6. Okey, nun kosong banyak kita jumpa dekat sini, nun kosong. Okey, nun kosong yang kedua, maka kedua-dua ini kita tengok selepasnya huruf lam ataupun ra ke bukan. Kedua-dua bukan, maka tuan-tuan dan puan guna formula atas ni. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dibaca dengan dengung 2 harakat. Di sini ikhfa, kedua-dua ni bacaan ikhfa hakiki. Itu nama dia lah. Kalau tak ingat nama tak apa. Yang penting tuan-tuan dan puan faham formula tadi tu. Okey. Yang belum sempat screenshot nanti boleh bagi tahu lah, saya tunjuk balik. Okey, baik. Sudu dah. Dekat hujung ni kita ada mad iwad kita panggil. Mad iwad. I-W-A-D-H. Iwad. Cuma dekat sini baca dia memang 2 harakat lah. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan pun boleh baca dengan betul dekat sini. Sebab apa? Sebab ada alif. Cumanya ada sesetengah tempat yang tidak diletakkan alif. Tetapi tetap dibaca dengan 2 harakat. Contoh pada kalimah nisa. Okey. Nisa'a. Ni. Kalau tuan-tuan dan puan wakaf dekat sini kena baca nisa'a 2 harakat juga. Sebab di sini pun hukum kita panggil dia mad iwad. Maka cara dia kita hapuskan ni satu ataupun jadikan yang baris atas ni alif. Jadi macam ni lah. Dia akan jadi nisa dia akan jadi macam ni. Satu lagi apa? Satu lagi kita ada ma'a. Okey, ma'a pun sama juga. Sebab dia tanwin baris atas. Kalau kita nak berhenti dekat sini, maka tuan-tuan dan puan kena ubah dia jadi satu baris. Kemudian yang satu lagi tu kita jadikan alif. Tuan-tuan dan puan kena ingat lah ni. Ma'a. Jadi kalau ada yang baca salah lah. Ataupun nisa salah. Sebab kena baca 2 harakat. Ma'a. Anzala minas sama'i ma'a. Kena baca 2 harakat. Hanya untuk tanwin berbaris atas ya Ustaz. Betul. Puan ada kena untuk tanwin baris atas saja. Katakanlah ma ni baris bawah, ma'in kan contohnya. Kalau ma'in contohnya, maka tidak perlu dibaca panjang. Ataupun baris depan ma'u, tak perlu dibaca panjang, matikan terus ma. Dia khas untuk tanwin baris atas. Di situ ada hukum mad iwad. Betul lah Puan Waridah. Mad iwad. Ni samalah ni. Cuma dekat sini tak ada masalah biasanya sebab ada alif. Cuma 2 perkataan tadi nisa'a, ma'a, kedua-duanya kena ingat. Lepas ni jumpa lagi macam tu, kena baca 2 harakat juga. Okey, cuma ada satu huruf lah. Satu huruf yang berakhir dengan huruf ta marbutah. Ta bulat macam ni. Okey, ta bulat macam ni. Kan? Dia berakhir dengan huruf ta macam ni. Kan ada tanwin atas. Tapi tak boleh baca 2 harakat. Khas untuk ta saja. Selain daripada tu, kalau ada tanwin baris atas, maka baca 2 harakat macam ni. Okey. Kalau huruf ta sahaja, matikan terus. Walaupun dia ada tanwin. Itu saja. Yang lain terus baca 2 harakat. Okey, baik. Kita tengok terjemahan ayat yang ke-61. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada orang munafik lah ni. Ataupun kalau kita nak reflectkan kepada kehidupan kita sekarang, kepada mereka yang mengaku beriman contohnya tadi. Okay, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan patuh kepada Rasul.
Yang diturunkan oleh Allah apa? Quran. Dan juga kepada Rasul, sunnah ataupun hadis. Nescaya engkau, yakni Muhammad, melihat orang munafik menghalang dengan keras daripadamu. Maka bila kita mengajak ataupun Nabi Muhammad SAW mengajak kepada untuk berhukum dengan Al-Quran dan juga sunnah, maka orang munafik ini tidak mahu mengikut. Itu yang pertama. Bukan tak cukup sekadar tidak mengikut Al-Quran dan sunnah, tetapi mereka menghalang orang daripada melakukan ataupun berhukum dengan Quran dan sunnah. Seperti mana yang kita lihat daripada kisah yang tadi kita dah bacakan secara ringkas, mereka ni nak berhukum kepada yang selain daripada Quran dan sunnah, iaitu hukum kepada taghut. Maka dekat sini kita pun boleh refleks dalam hidup kita. Kita ni ada orang ajak kita buat kebaikan ataupun nak menjalankan hukum Islam contohnya kan. Tetapi kita enggan melaksanakan hukum Islam dengan alasan kita kata hukum Islam ni dah tak relevan untuk masa sekarang, ataupun hukum Islam ni untuk orang dulu je, zaman Nabi sahaja. Maka dekat situ ada ciri-ciri orang munafik, seperti mana yang telah disebutkan dalam ayat ini dan juga ayat sebelum. Maka kita sebagai orang Muslim yang insya-Allah kita beriman kepada ayat Quran dan juga sunnah, maka kita kena berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah. Okey. Jadi insya-Allah kita dapat faham sikit sebanyak, kita dapat amalkan insya-Allah. Jadi kita teruskan ayat berikutnya 60 62. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Okey, baik, kita tengok tajwid yang ada. Fakaifa idza. Di sini kan tadi dah sebut dah apa nama dia? Huruf lin. Huruf lin. Huruf lin ni huruf ya dan juga huruf waw yang ada tanda mati, tanda sukun ni. Kita jumpa tadi waw kan. Ni ta'alau. Ni contoh untuk ya. Fakaifa. Maka dekat sini bukan bacaan panjang. Jadi fakaifa kita baca dengan jelas, lembut. Lin ni sebenarnya maksud dia lembut. Okey. Idza asabathum, kita nampak lagi ada beberapa, ni banyak ni. Tuan-tuan dan puan yang baru masuk ni kena dengar baik-baik. Yang dah dengar tadi berkaitan dengan ombak ni dah tahulah. Okey, ombak ni 1, ombak 2, ombak 3, ombak bukan ombak rindu, ombak apa? Ombak 4. Ombak 4. 1 2 3 4. Maka kita tengok selepasnya huruf ada sabdu ke tak? Ini tak ada sabdu. Ni huruf ni tak ada sabdu. Okey, huruf ni tak ada sabdu. Ni tak ada sabdu juga. Maka tuan-tuan dan puan lihat pada formula kita. Maka nampak je ombak, selepasnya bukan huruf yang sabdu. Sabdu ni W ni. Okey, maka tuan-tuan dan puan boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Jadi kesemua yang tuan-tuan dan puan tengok tadi, 1 2 3 4, boleh baca berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Okey. Di sini ni mat, nak sebut nama dia mat jaiz munfasil. Di sini mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Di sini pun mat jaiz munfasil. Beza dia senang je. Kalau mat jaiz munfasil tu, mat ataupun ombak ni lah senang kan. Bertemu dengan hamzah ni dalam 2 kalimah. Iza ni kalimah yang pertama, asaba, okey, kalimah yang kedua. Kalau macam ni, satu kalimah ni. Mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Summa ja'u, ja'a. Ja'a ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia datang kan. Maka dia dalam satu perkataan, maka di sini kita panggil mat wajib. Kalau berasingan, berjumpanya mat dengan hamzah, kita panggil mat jaiz. Cuma kedua-duanya tuan-tuan dan puan guna je formula tadi tu. Okey, jelas. Baik, kita tengok seterusnya. Okey, kita nampak ada mim mati. Cuma mim mati ni dia tidak ada tanda mati. Dia kosongkan. Jadi ulama buat ni adalah maksud dia nak mudahkan kita. Kan? Mim yang kosong. Okey, di sini ada mim yang ada tanda mati. Maka dekat situ kita tahu ada 2 cara baca yang berbeza. Jadi kita rujuk pada nota kita ni. Nampak? Mim kosong, dia formula yang atas. Sama.
mim yang ada tanda mati formula yang bawah. Maka dekat atas ni mim yang ada tanda mati, mim yang kosong dibaca dengung. Okey, dibaca dengung. Okey, untuk hukum mim mati ni tak perlu lihat kepada huruf selepasnya. Kalau macam nun tadi kan, kita kena tengok dulu lepasnya lam atau ra ke bukan. Tapi kalau mim, hukum mim mati, tengok je terus mim kosong terus baca dengung, mim ada tanda mati terus baca izhar, jelas maksudnya tak boleh dengung. Maka dekat sini tuan-tuan dan puan, kat sini mim kosong, maka kita baca mana tadi? Kita baca dengung. Asabat hum musibah. Cuma dekat sini tuan-tuan dan puan ada 3 hukum yang kita boleh sebut lah. Yang pertama, idgham syafawi, mim bertemu dengan mim, ataupun idgham mutamasilain, 2 huruf yang keluar pada makhraj yang sama dan mempunyai sifat huruf yang sama, kita panggil idgham mutamasilain. Ataupun kita boleh sebut juga wajibul gunnah. Tapi kesemuanya kita rangkum jadi satu je formula dia sebenarnya, iaitu kita baca dengan dengung 2 harakat. Cuma nama-nama tu siapa yang belajar tajwid dia familiar lah, kan, dengan nama-nama tu. Cuma kalau nak baca tu tak perlu ingat pun tak apa. Yang penting dapat tahu cara baca dia. Okey, musibatum bima. Musibatum bima, dekat sini kita jumpa lagi contoh yang kedua iklab kan. Tadi kita dah jumpa dalalam ba'ida. Okey, kali ni sama juga. Mim ada tanda ekor dia ke bawah. Okey, tuan-tuan dan puan kena hati-hatilah. Dia mim ni ekor ke bawah bermaksud iklab. Kalau mim ekor ke tepi itu waqaf. Kita kena berhenti pada perkataan tersebut. Tapi kalau mim ekor ke bawah itu bermaksud iklab, kena bunyikan mim musibatum bima, tutup rapat bibir atas bibir bawah. Okey, itu yang saya pegang lah. Kalau tuan-tuan dan puan pegang yang renggang sedikit, silakan. Okey, cuma dengung 2 harakat. Baik. Okey, insya-Allah ni tak ada masalah lah. Mim ada tanda sabdu, mim ada tanda sabdu, sama juga dengan nun yang ada sabdu, maka didengungkan. Di situ wajibul gunnah. Kedua-duanya kena dengung. Okey, nun yang mati kita dah sebut tadi, sama macam mim yang ada tanda mati, maka dijelaskan izhar. Baik, aradna illa. Dal salah satu daripada huruf qalqalah tadi kan. Ada berapa huruf qalqalah tadi? Ada 5. Baju da koto. Ni formula ni atas ni. Baju da koto. Okey, ini huruf qalqalah. Maka jumpa je mana-mana daripada 5 huruf qalqalah ni, tuan-tuan dan puan perlu melantunkan bacaan. Okey, lantunkan bacaan. Aradna, cuma dekat sini kita panggil qalqalah sughra. Sebab berada di pertengahan kalimah, maka dilantunkan sedikit saja. Ihsana. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan bila jumpa ha ni, kita panggil dia ha spicy ataupun ha pedas ni. Ihsa, kena bunyi angin dia tu, angin pedas. Bezakan dengan ha yang ini. Ada kan beza. Bezakan sahaja. Kalau bunyi yang ni dah beza dengan ni, insya-Allah cukup dah dulu. Okey, untuk permulaan dah cukup. Okey, ihsana wa taufiqa. Ni sama juga kita jumpa mad iwad. Banyak ni. Di sini pun mad iwad. Tapi tak ada masalah, dekat sini ada alif kan. Kalau tak ada alif, tetap tuan-tuan dan puan kena baca 2 harakat sebab tanwin baris atas. Okey. Baik, kita tengok pada terjemahan ayat. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, yakni orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu, yakni Muhammad, sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Okey, dalam ayat ini kan, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang-orang munafik. Yang dalam kisah tadi tu. Siapa? Yang orang munafik ni dibunuh oleh siapa? Saidina Umar. Kan? Mereka tu ditimpa musibah. Kena bunuh dengan Umar. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Yang si munafik tu, dia tak puas hati dengan hukuman ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia pergi jumpa Umar. Last sekali padah apa orang panggil, bertemu padah lah kan. Betul kita ayat tu. Akhirnya yang munafik tu dibunuh, dengan mengharapkan dia dapat menang lah jumpa Umar. Tapi bila jumpa je, dibunuh. Maka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Kemudian mereka datang, iaitu keluarga daripada pihak munafik tu. Dia datang pergi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW lah. Kononnya nak membela
nak hak daripada si mati tu, yang golongan mereka yang munafik tu, yang dibunuh tu, dan sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Jadi dekat sini golongan munafik ni dia memang cakap sedap lah. Dia cakap sedap. Dia cakap dia siap bersumpah lagi dengan nama Allah. Sebenarnya kalau bersumpah dengan nama Allah ni satu kalimah yang berat lah kan. Sebab kita kalau nak nak menunjukkan yang kita di pihak yang benar, kita kena bersumpah kan, bersumpah dengan nama Allah. Maka dekat sini satu, kita tak boleh bersumpah sewenang-wenangnya, menggunakan nama Allah sewenang-wenangnya. Untuk keadaan-keadaan yang terpaksa ataupun memang orang panggil diperlukan sahaja. Contoh kalau depan hakim kan, kena bersumpah untuk mengaku atau membenarkan diri, maka perlu. Okey, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan. Itu hanya kata-kata daripada golongan munafik. Kita tengok apa yang Rasulullah SAW ajar kita bila bertemu dengan keadaan ataupun orang-orang yang macam ni. Okey, kita teruskan ayat berikutnya. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ulaika, tengok dulu tajwid tajwid secara ringkas. Okey, mana-mana tuan-tuan dan puan-puan nampak je tanda ombak. Okey, tanda ombak. Okey, gunalah formula yang sama. Selepasnya ada sabdu tak? Tak ada. Selepasnya ada sabdu tak? Tak ada. Maka berapa harakat tuan-tuan dan puan-puan? 4 ataupun 5 harakat. Okey, tak kisahlah di sini ni mat wajib muttasil. Okey, kat sini mat jaiz munfasil. Dua hukum yang berbeza, tetapi bacaannya sama 4 ataupun 5 harakat. Sebab tu saya suruh tuan-tuan dan puan-puan ingat formula yang kita tulis ni. Kalau boleh screenshot lah. Okey, ombak selepasnya bukan sabdu, tuan-tuan dan puan-puan baca 4-5 harakat. Kalau ada sabdu maka baca 6. Contoh yang ada sabdu apa? Senang. Waladdallin. Surah Al-Fatihah. Kan surah Al-Fatihah. Kita baca paling kurang berapa kali? 17 kali sehari. Kecuali orang perempuan lah kan, kalau cuti tu tak cukup lah. Okey, baik. Cuma poinnya kena ingatlah formula itu. Jadi 4 ataupun 5 harakat. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini ada satu mim ada tanda mati, mim ada tanda mati, mim ada tanda mati, mim ada tanda mati. Jadi kalau kita berjumpa dengan hukum mim mati, kita tak perlu tengok huruf selepasnya. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat sahaja formula. Kalau mim ada tanda mati, terus baca apa? Baca izhar. Baca jelas ni tadi ni. Kalau nampak hukum mim mati, okey, terus ingat ni je. Mim mati, baca jelas. Mim yang kosong, baca dengung. Itu saja. Cukup. Tak banyak pun. Sebab itulah hukum tajwid ni sebenarnya kalau kita belajar senang je. Okey. Mim kosong terus dengung. Mim ada tanda mati terus izhar, iaitu jelas. Settle masalah dekat situ. Jadi anhum, cuma bila kita sebut jelas pada hukum mim ni kena tutup betul-betul lah bibir atas. Tuan-tuan dan puan-puan pastikan rapat dengan bibir bawah. Itu baru izhar, baru jelas. Okey. Baik, apa lagi kita boleh tengok dekat sini? Okey, kalau nun ada tanda mati pun sama, kita baca izhar macam tadi. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu contoh untuk idgham mutamasilain, nama dia lah. Dia bertemu dua huruf yang sama ni, lam dengan lam. Satu kosong, satu lagi bersabdu. Tadi kita jumpa juga sama dekat sini, mim kosong, mim bersabdu. Dia huruf yang sama, mim, mim, lam, lam. Cuma dari segi hukum tajwid kita panggil idgham mutamasilain, iaitu bertemu dua huruf yang keluar pada makhraj yang sama. Memanglah sama sebab huruf memang sama terus, lam, lam, ni, mim, mim. Dan juga mempunyai sifat huruf yang sama. Sifat huruf yang sama sebab dia memang huruf lam. Lam memanglah sama. Jadi nama dia idgham mutamasilain. Yang penting cara baca dia adalah kita masuk terus ke dalam huruf berikutnya, wa qul lahum, dalam huruf lam. Ini tak ada masalah lah, insya-Allah. Okey. Okey, di sini ada iklab lagi tuan-tuan dan puan. Hari ni kita dah jumpa 3 iklab. Okey, ni yang ketiga. Jadi mim ekor ke bawah,
Bermaksud bacaan iqlab perlu didengungkan 2 harakat. Okey, baik, kita teruskan pada terjemahan. Okey, ayat yang ke-63 ni. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Tadi kan, tadi keluarga ataupun golongan orang munafik tu datang bertemu Rasulullah SAW nak membela nasib yang dibunuh, orang munafik yang dibunuh oleh Sayyidina Umar tadi. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Hati orang munafik ni Allah SWT tahu. Jadi apa Allah SWT arahkan ataupun ajar kepada Nabi? Kerana itu berpalinglah kamu daripada mereka. Yang pertama, Allah SWT bagi tahu Nabi, berpalinglah, abaikan mereka. Dia cakap apa-apa pun abaikan dan berilah nasihat. Bukan sekadar abai je, tapi kena bagi nasihat. Itulah Islam, itulah kecantikan Islam. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang meninggalkan bekas pada jiwanya. Ini perkataan qaulan baligha. Baligha ni bermaksud perkataan yang meninggalkan kesan. Orang panggil apa kalau bahasa moden dia, sentak. Dia bukan sentak lah sebenarnya, dia bekas, memberi bekas pada jiwanya. Iaitu kita cakap baik-baik, perkataan kita tu perkataan yang memberi kesan kepada hati mereka. Maka begitu jugalah kita, apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini, bila orang yang berdusta ataupun orang munafik yang cakap beriman tapi tingkah laku dia tidak beriman dan sebagainya, tidak mahu berhukum, tidak mahu ikut Quran dan Sunnah, maka berpalinglah kita daripada mereka. Ini situasi kita lah, ini situasi Nabi, tapi pengajaran dia untuk kita. Maka kita berpaling pada mereka, cuma kita jangan tinggalkan mereka. Allah ajar kita bahawa bagi nasihat, dekat dia, supaya apa-apa ikut Quran Sunnah. Quran ajar macam mana, Sunnah ajar macam mana, Nabi SAW ajar macam mana. Apa-apa perkara yang bid'ah tu, tinggalkan. Sebab apa? Sebab suruh ikut Nabi. Jadi, dan kemudian katakan kepada mereka dengan perkataan yang meninggalkan bekas. Sebab tu kita kena pilih perkataan ataupun ayat yang sesuai lah untuk kita berdakwah, untuk kita ajak orang ke arah kebaikan. Jadi semua benda ni semua benda ni dah diajarkan dan ialah adalah satu proses. Satu proses. Kalau kita nak ajak orang buat kebaikan, daripada orang tu buat keburukan dan sebagainya, kita jangan ikut. Kita berpaling, tapi kita bagi nasihat. Lepas bagi nasihat tu, kita kena guna perkataannya sesuai. Sebab itulah ada orang yang contohnya ceramah kan, dia ceramah, dia bagi ceramah tu panjang, tapi yang mendengarnya tidak rasa apa-apa. Mungkin salah satunya daripada si pendengar sendirilah ada masalah, ataupun yang menyampaikannya tidak baligha, tidak memberikan kesan kepada orang yang mendengar. Sebab tu kalau kita dengar ceramah-ceramah daripada ulama-ulama yang kita nampak keikhlasan dia, walaupun pendek, tapi kita dapat serap, kita dapat terima dalam hati kita. Baik, kita teruskan sikit lagi. Pukul berapa dah ni? Ada 8 minit lagi, insya-Allah, sikit lagi. Auzubillah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Okey, baik. Kita tengok kepada hukum tajwid yang ada. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat pada apa yang ada dekat sini. Tanda mat ataupun ombak ni. 1. Mana lagi? Kita cari dulu. 2. 3. 3. Sama juga. Kita pergi kepada formula. Selepasnya ada sabdu tak? Tak ada. Selepasnya ada sabdu tak? Tak ada. Selepasnya ada sabdu tak? Tak ada. Maka baca berapa? 4 ataupun 5 harakat. Waalaikumsalam Puan Azura.
Maka baca 4 ataupun 5 harakat. Kena ingat ni formula ni. Kita ulang. InsyaAllah dekat je dalam minda tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ombak selepasnya tak ada sabdu, 4 ataupun 5 harakat. Okey, cuma saya nak tambah sikit lah. Kalau contohnya berhenti pada perkataan ni lah, ja, contoh, tak ada ni lah contohnya lah. Ja, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dengan 6 harakat kalau berhenti. Tapi kalau secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan baca je 4 ataupun 5. Untuk permulaan baca 4 ataupun 5 saja, dah cukup. Okey, yang 6 tu bila mana ada sabdu saja. Cuma kalau dah mahir, dah ingat betul-betul ni, nak belajar lagi dalam, okey, teruskan. Barulah kita boleh tahu yang lebih spesifik. Cuma secara umumnya ikut yang tadi je formula tu, dah cukup. Okey. Okey, baik. Lagi kita tengok apa lagi hukum ada. Hukum nun mati. Ni hukum nun mati lah kita panggil. Nun kosong ataupun nun ada tanda mati tu hukum nun mati. Okey. Nun kosong ada berapa ni? Kita kira 1. Okey, nun mati ataupun tanwin atas bawah tidak selari, tanwin depan 99. Kita cari. Sebab dia formula sama je. Okey, nun kosong 1. Okey, nun kosong 2. Tanwin tidak selari atas 3. Sebab dia hukum yang sama. Jadi kita tengok kaedah dia balik, tengok formula dia balik. Tuan-tuan dan puan kena fokus dekat sini. Nun kosong, kita jumpa tadi 2. Tanwin tak selari atas, kita jumpa 1. Maka lihat, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Okey, kalau selepas dia lam ataupun ra, kita tak boleh baca dengung. Maka kita lihat. Yang pertama tadi nun kosong, ra, maka tak bolehlah kita baca dengung. Terus masuk dalam ra ya. Mirra. Abaikan terus nun ni, seolah-olah nun tak ada. Macam tu, tutup. Masuk mirra. Itu kaedah yang kita guna tu. Mirrasulin. Masuk. Okey, lagi. Nun kosong selepasnya bukan huruf lam, bukan huruf ra. Jadi kena dengung. Anfu. Okey. Baik, jelas senang je ni formula ni. Ja'uka fastaghfirullah. Mana lagi tadi? Ni tawwaba. Tanwin. Okey, selepasnya apa? Ra, maka tak boleh dengung. Terus masuk. Tawwabar barrahima. Idgham bila gunah. Ya, betul. Idgham bila gunah. Kita masuk tanpa dengung. Jadi selesai dah. Okey, hari ni kita tak sentuh hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Okey, kita bagi contohlah satu. Okey, di sini ada alif lam syamsiah nama dia. Macam mana nak tahu? Lam kosong. Lam tidak ada tanda. Jadi terus abaikan huruf lam ini. Tidak perlu dilafazkan. Contoh alif lam qamariyah dekat mana? Kita jumpa tadi atas kan. Tapi tak apa, kita tak jumpa yang dekat ayat yang kita baca ni. Okey, kalau alif lam qamariyah dia ada tanda mati lah dekat lam. Kena jelaskan ataupun lafazkan huruf lam tersebut. Okey, baik. Okey, satu lagi dekat sini tuan-tuan dan puan. Kalau tadi kita ingat tak kita sebut idgham mutamasilain kan? Dekat sini ni, ingat tak? Lam bertemu lam ataupun mim bertemu mim. Itu kita panggil idgham mutamasilain. Ini untuk ilmu je lah, ilmu dari segi teori dia. Cuma cara baca dia tadilah kita baca dengan dengung. Okey, cuma dekat sini saya nak sebut kita ada idgham mutamasilain. Kita ada juga satu lagi. Tuan-tuan dan puan, kita ada satu lagi ilmu, iaitu apa ni dekat sini? Dia di bawah idgham. Idgham ni dia ada 3 jenis. Dia tak termasuk dengan idgham ma'al gunah, idgham bila gunah, bukan yang tu. Yang ni ada satu lagi tajuk. Kalau tuan-tuan dan puan belajar dalam modul tajwid, dia ada. Dia di bawah tajuk jenis idgham. Dia ada 3. Satu, idgham mutamasilain. Contoh kita dah sebut tadi, wa kullahum ni dengan asabathum. Dia huruf yang sama bertemu. Okey, satu lagi, ada 2. Okey, yang kedua nama dia idgham mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain. Okey, satu lagi ada idgham apa? Idgham mutaqaribain. Okey. Jadi dekat sini saya nak tunjuk contoh untuk idgham mutajanisain. Dekat sini sebab kita baca ada contoh idgham mutajanisain. Tuan-tuan dan puan boleh tulis dekat ruang komen tu. Idgham mutajanisain. Maksud dia yang sejenis. Bahasa Melayu dia senang macam tu lah, mutajanisain, sejenis. Tapi apa maksud mutajanisain tu? Maksudnya 2 huruf ni kan, huruf za, huruf dha. Dia keluar pada ini orang panggil apa? Maksud
kepada idgham mutajanisain tu. Idgham mutajanisain ni maksudnya huruf yang keluar pada makhraj yang sama. Itu poin yang pertama. Tetapi mempunyai sifat huruf yang berbeza. Itu poin yang kedua. Jadi kalau kita sebut tentang idgham mutajanisain ni apa? Iaitu huruf yang mempunyai makhraj yang sama. Huruf mana? Huruf za dan huruf za. Huruf yang kosong dengan huruf yang ada sabdu ni. Macam tadi, makhraj dan juga sifat yang sama. Sebab memang samalah betul-betul kan. Lam dengan lam memanglah. Sebab dia memang huruf yang sama. Ni huruf yang berbeza. Satu poin dia tadi, boleh tulis juga. Mempunyai sifat, keluar pada makhraj yang sama. Tetapi mempunyai sifat yang berbeza. Dia punya analogi dia macam ni. Senang je. Tuan-tuan dan puan ingat. Kita dengan adik-beradik kita yang lain. Keluar pada makhraj, keluar daripada tempat yang sama lah. Makhraj ni tempat keluar. Jadi kita keluar pada tempat yang sama. Daripada mana? Iaitu daripada rahim ibu kita. Keluar pada rahim yang sama. Tetapi kita dengan adik-beradik kita yang lain mempunyai sifat yang berbeza. Ada kita suka apa? Suka memasak contohnya. Adik kita mungkin suka mengemas contohnya. Itu sifat. Jadi sama juga analogi dia dengan, itu adalah analogi untuk idgham mutajanisain. Ini analogi senang lah untuk tuan-tuan dan puan ingat. Okey, kita buktikan. Untuk za dengan za ni, betul ke keluar pada makhraj yang sama? Kena tunjuk gambar rajah makhraj. Kena tunjuk gambar rajah makhraj lah. Mungkin tuan-tuan dan puan tak nampak ni sebenarnya. Sekejap, saya cuba cari gambar rajah makhraj. Sebab mutajanisain ni keluar pada makhraj yang sama tapi sifat yang berbeza. Contoh sifat dia, kalau za ni, kalau kita belajar ada sifat isti'la. Za tidak ada. Za yang berlawanan. Okey, saya cuba tunjuk. Tempat keluar huruf za dan huruf za ni sebenarnya tempat dia keluar dia sama. Sebab itulah dia masuk dalam mutajanisain. Okey, saya dah jumpa. Tuan-tuan dan puan boleh screenshot lah kalau nak tengok ni. Ni. Nampak? Ini gambar rajah makhraj ni. Yang keluar pada lisan. Tengok. Bukti dia za dengan za keluar pada makhraj yang sama. Ujung lidah kena gigi atas ni. Ujung lidah kena gigi atas. Ketiga-tiga huruf ni keluar pada tempat yang sama. Tapi kita nak tunjuk yang za dengan za ni. Sebab kita jumpa contoh tadi. Ni dalam ni. Idza. Maka perlu masukkan ke dalam huruf za secara sempurna. Okey. Masukkan ke dalam huruf za secara sempurna. Jadi kita terus masuk idza terus tebal lah maksudnya. Secara sempurna tu terus tebal. Puan dah idgham mutajanisain. Betul, idgham mutajanisain huruf keluar sama tapi berbeza. Bukan berbeza huruf tu, berbeza sifat huruf. Kena tambah sikit. Puan ada keluar pada tempat yang sama tapi sifat huruf yang berbeza. Sifat tu ada banyak tuan-tuan dan puan. Itu tajuk yang lebih advance. Okey, idgham maksud memasukkan mutajanisain dua huruf yang berhampiran. Dua huruf yang berhampiran jenis. Kalau dua huruf yang berhampiran jenis itu idgham mutaqaribain nama dia. Okey, puan nak kalau sin dengan sa. Sin dengan sa. Sin dengan sa. Itu lain tu. Sin yang mana? Sin yang ni kan? Sin yang ni lah sin. Sa yang ada titik 3 itu lain. Itu makhraj yang berlainan. Sin saya kena tunjuk makhraj ni, dia punya gambar rajah baru tuan-tuan dan puan faham. Sebab kalau cakap ni dia tak jelas. Kita cuba cari. Ambil masa sikit tuan-tuan dan puan. Sepatutnya kita berhenti pukul 10 tadi. Tak apa, kita spend masa sikit, kita belajar sikit. Okey, sin dengan sa. Okey. Siapa ni? Tuan tak apa, boleh ambil masa. Okey. Tuan Amirul Amirul dekat sini. Nampak? Huruf sin dengan sa berbeza. Kalau sin, hujung lidah kena gigi bawah. Gigi bawah belah dalam ni. Cuba buatlah sendiri dekat rumah tu. Sa ataupun as. Hujung lidah kena bawah. Kalau sa, hujung lidah kena gigi atas ni.
Sa. Bawah ni sa. Ni sa. Berbeza. Jadi dia tidak termasuk dalam idgham mutajanisain tadi tu. Banyak pula huraian dia. Dekat sini cuma cara bacalah yang penting, cara baca. Kalau tuan-tuan dan puan tahu dekat sini idgham mutajanisain pun tapi tak tahu cara baca, maka tak boleh. Salah lah, tak boleh lah. Jadi masuk dekat sini, terus masuk dalam dha. Idza. Kena tebal bunyi. Tak boleh idza. Kalau idza, maksudnya kita masuk za dulu baru masuk za. Jadi seolah-olah macam ni, seolah-olah tidak ada za ni, terus masuk za. Idzalamu. Dalam bahasa tajwid kita panggil idgham kamil. Kita masuk secara sempurna. Idza. Okey, dah cukup. Setakat tu saja penerangan idgham mutajanisain. Okey, baik, kita tengok terjemahan sikit lagi. Ada satu ayat lagi. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan, okey, faham, thank you. Okey, sama. Melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sesungguhnya sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya berhakim kepada selain Nabi Muhammad. Ni nota kat sini. Datang kepadamu Muhammad lalu memohon keampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohon keampunan untuk mereka. Nescaya mereka mendapati bahawa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau tadi golongan munafik tu berhukum dengan selain daripada Allah dan juga Rasul, okey, maka dekat sini kalau mereka ni datang, ataupun kita sendirilah kan, kita sendiri dah insaf, ataupun kita nak ikut betul-betul, nak ikut ni, nak follow apa yang Quran sebut, apa yang hadis Nabi SAW suruh kita, yang selain daripada hadis Nabi SAW kita jangan ikut. Maksudnya kita ikut perkara yang diwarisi tanpa ada dalil yang khusus, dalil yang sahih, maka itu pun kita kena elakkan. Jadi kita ikut betul-betul. Kalau kita cakap kita cinta Rasul, bukan dengan cara kita pergi sambut Maulidur Rasul sahaja. Yang lebih penting adalah kita follow ittiba'ur Rasul. Maksudnya kita follow. Bila kita sebut follow ni, maksudnya kita ikut semua yang Nabi Muhammad SAW suruh, yang ada dalam hadis dia. Sekarang kita tak nampak Nabi kan, tapi Nabi SAW dah tinggalkan hadis sunnah mereka, sunnah baginda SAW, kita follow yang tu. Maka nescaya Allah menerima taubat. Walaupun kita ni buat salah sebelum ni, ada macam golongan munafik tu lah, kalau bertaubat, jadi insya-Allah Allah akan terima taubat. Itu sifat Allah lah, penerima taubat dan juga Maha Penyayang. Okey, ringkas-ringkas je. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, sikit lagi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Okay, fala wa rabbika la yu'minun. Di sini insya-Allah tak ada masalah, tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Cuma hamzah mati ni pastikan sebut dia bukan yu. Yu itu ain. Hamzah ni dalam sikit lagi. Yu'minu. Okey. Hatta pastikan pedas ha. Okey, ha ni pedas juga. Yuhakkimu, ha pedas juga. Okey, baik. Lagi mim ada tanda mati, maka jelas kita baca izhar tadi. Ni pun sama, jelas. Okey, tanwin yang tidak selari selepasnya bukan lam ra, maka baca dengung dua harakat. Okey, mim bersabdu ada 3 ni, maka dibaca dengung 2 harakat juga. Tutup bibir atas bibir bawah rapat. Pastikan rapat serapat-rapatnya. Okey, fi anfusihim. Okey, ombak selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, nun kosong. Sama macam tanwin yang tidak selari ni tadi. Hukumnya kena baca dengung kalau lepasnya bukan lam ra. Di sini fa. Okey. Baik, kita tengok pada hukum pula lah. Pada terjemahan ayat. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, yakni Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tiada rasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni, Allah SWT dah sebut tidak akan dikira beriman. Okay, kalau kita mengaku kita beriman, kena cek dulu ni, kena cek ayat 65 ni. Sebelum apa? Sebelum kita ni menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Iaitu apa-apa yang Nabi SAW suruh kita, ajar kita, maka kita ikut.
Apa yang Nabi larang, kita ikut. Dalam apa yang mereka perselisihan. Itu yang pertama, ikut betul-betul apa yang Nabi SAW suruh. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, tidak rasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan tersebut. Katakan Nabi, macam kisah tadi, Nabi dah bagi tahulah kan yang Yahudi itu betul, tapi masih lagi rasa nak menafikan dan juga rasa berat. Ataupun kita dah ikut dah Nabi, tapi kita rasa suruhan Nabi tu rasa macam susah je, Islam ni rasa berat je. Itu kita kena check yang kedua ni. Tiada rasa berat dalam hati mereka. Sebab kalau kita mengaku kita ni beriman, kita follow Quran Sunnah, kemudian kita tak rasa berat pun, untuk ikut, barulah kita boleh katakan seseorang itu beriman. Maka banyaklah sebenarnya dalam Quran ni ciri-ciri. Kalau kita nak kata kita ni orang betul-betul beriman, kena check. Salah satu cirinya ni lah. Ikut. Kemudian lepas kita ikut tu, ada tak dalam hati kita tu kita rasa berat? Kalau ada, kita istighfar. Kemudian kita minta doa kepada Allah SWT supaya cerahkan hati kita, mudahkan urusan kita untuk ikut apa yang sepatutnya kan, untuk kita beramal insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah setakat itu saja untuk hari ini. Ini pun dah ambil masa lebih sikit tuan-tuan dan puan. Dalam 10 minit saya mohon maaf atas perkara tersebut. Insya-Allah kita sambung lagi esok hari, muka surat yang berikutnya 89 insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai baca muka surat 88. Kita dah baca, kita dah belajar tajwid sedikit sebanyak. Tuan-tuan dan puan kena ingat tu formula-formula tu. Kalau boleh tulis. Kalau dah screenshot, boleh tulis dekat tempat masing-masing lah, buku masing-masing. Cuma saya tak sempat lah nak semak bacaan tuan-tuan dan puan. Cuma saya bercadang untuk adakan sesi yang lain, sesi live ke ataupun kelas tertutup ke, kita buat masa bulan Ramadan contohnya. Cuma belum tu lagi, belum finalize kan, untuk kita sama-sama baiki bacaan. Cuma untuk buat masa ni tuan-tuan dan puan follow je kita punya sesi live setiap pagi ni, Isnin hingga Jumaat, 9 hingga 10 pagi. InsyaAllah tak ada apa-apa halangan, saya akan on live InsyaAllah. Sebab kita sama-sama dapat ambil manfaat lah. Kemudian ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain yang free kalau cuti ke kan, belajar Quran. Belajar Quran insyaAllah. Al-Quran akan menjadi syafaat kita insyaAllah di akhirat sana. Okay, kita belajar baca, kita belajar tajwid. Bukan terhenti setakat tu, kita belajar maksud dia. Maksud apa yang Allah SWT nak sampaikan. Dan itulah menjadi syifa ataupun sumber hidayah kepada kita insyaAllah. Okay? Jadi kita dah tahu, kita kena amalkan. Itu tanggungjawab kita lah. Kita kena amalkan dan sebarkan kepada orang lain insyaAllah. Cuma kalau yang untuk yang sesi Ramadan tu, saya hanya plan dulu. Cuma kalau ada cadangan daripada tuan-tuan dan puan, bulan Ramadan ni nak buat apa? Mungkin untuk bulan Ramadan ni biasanya sibuk dengan tarawih, sibuk dengan nak uruskan sahur esok hari, kan. Jadi cadangan daripada tuan-tuan dan puan boleh DM ke ataupun kontak WhatsApp ke kan, bagi tahu saya nak cadang kita buat ni lah program, contohnya tadarus, contohnya ataupun semak bacaan live ke dan sebagainya, boleh cadang insyaAllah, untuk kebaikan bersama tuan-tuan dan puan. Okay? Alhamdulillah banyak dapat ilmu hari ini. Terima kasih sama-sama. Amin, doakan anak saya masuk UAT hari. Okey. InsyaAllah kita sama-sama doakan sahabat kita Puan Nat, anaknya, okay, untuk diberikan kesihatan, kesembuhan. Dan juga di kesempatan ini saya nak minta jugalah doa dan juga doakan saya nak cabut gigi hari ini. Saya harap dengan cabut gigi tu dia tak ada tinggal kesan yang sakit. Saya bukan apa, sebab saya takut bila cabut gigi ni dia rasa sakit tu sampai kita tak boleh nak bercakap banyak. Jadi kalau tak bercakap banyak, esok tak boleh live lah. Jadi doakan sama-sama insyaAllah lepas cabut tu terus okey je, tak rasa sakit kan. Macam tu. Kalau ada pun sikit-sikit tu okey lah. Saya sebenarnya macam trauma sikit sebab dah cabut sebelum ni, sakit. Tadarus start, buat pelan-pelan. Okay, tak apa. Tuan Anwar ataupun siapa-siapa boleh cadang DM dekat TikTok ke. Tapi kadang-kadang DM TikTok ni saya tak perasan sangat. Boleh WhatsApp pun tak apa. Dekat bio tu ada WhatsApp. Tak silap saya ada WhatsApp dekat situ. Terus je. Okey, insyaAllah terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang join daripada awal sehingga akhir live. Okey, semoga masing-masing dapat manfaat lah. Tujuannya kita buat live ni, tuan-tuan dan puan dapat satu titik perubahan dalam hidup untuk terus rasa semangat lah untuk tahu ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita insyaAllah. Semoga anak puan dimudahkan. Okay, insyaAllah sama-sama kita pandu
dan jaga ahli keluarga kita ke arah yang kebaikan, terbaik insyaAllah. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada yang bagi hadiah, bagi gift ataupun yang share live, yang bagi like dan sebagainya. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa esok. Kalau tak ada apa-apa halangan, InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi